Bunga mawar tumbuh melata, harum mewangi menabat hati. Assalamualaikum pembuka kata, moga majlis Allah berkati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Fazidah binti Mustafa, Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pendidikan Tinggi. Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Sabri bin Muhammad Sharif, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Yang berusaha Puan Nuraidah binti Abdullah, Timbalan Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pendidikan Tinggi. Yang berusaha Dr. Isma Adi bin Jambari, Pengarah Pusat Pembangunan Perusahaan dan Teknosahawanan UTM. Pegawai-pegawai dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Pengarah dan Wakil Pusat Keusahawan Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti, pegawai-pegawai UTM, wakil-wakil industri, rakan-rakan kolaborasi, para pelajar, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke majlis penutupan dan penyampaian hadiah program National Micro Enterprise Pitching Competition 2022. Saya Amirul dan bersama saya Kamila binti Jaafar selaku pengacara majlis ingin merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Fazidah serta para hadirin sekalian atas kesudian untuk hadir ke majlis penutupan pada hari ini. Lebat cemara pohonnya rendah, terlihat berlari si anak rusa. 10 jari kami menadah, mohon berkat yang Maha Esa. Bagi memberkati majlis pada pagi ini, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fauzi bin Mohamed, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Pusat Islam UTM untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita mulakan majlis dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami merafak tangan, menadah penuh kerendahan, mengharapkan hidayah dan taufikmu yang berpanjangan, agar engkau memberikan keberkatan dalam majlis penutupan program National Micro Enterprise Pitching Competition 2022 ini ya Allah. Jadikanlah majlis perhimpunan ini sebagai pemangkin kegemilangan, meningkatkan daya usaha dan kerjasama serta menjadi inspirasi buat seluruh yang menyaksikan. Allahumma yassir lana kulla amrin asir waghfir lana fil akhirati wal ula. Allahumma ya mudabbir al ahwal wa ya muhawwil al ahwal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami golongan yang produktif dan berkualiti, melaksanakan tugas dengan sempurna dan berkesan, agar dengannya perkhidmatan kementerian dan institusi pendidikan tinggi akan terus cemerlang. Ya Allah, Engkau jadikanlah majlis ini sebagai medan buat kami berkongsi citra dan visi, memantapkan usaha ke arah mencapai misi, bertukar pandangan dan aspirasi antara pemimpin dan pewaris legasi demi kelangsungan sebuah tamadun pertiwi. Allahumma ya dzal fadli wal ihsan, kami memohon ihsan-Mu ya Allah, kurniakanlah kerahmatan terhadap usaha kami dalam merencana segala pembangunan yang dirancang. Kami memohon redha-Mu ya Allah, permudahkanlah segala cabaran maupun kesulitan yang bakal kami hadapi. Engkau jauhkanlah segala bala bencana daripada dapat menimpa kami. Kurniakanlah kepada kami kecekalan, kesabaran dan kekuatan untuk terus-menerus memacu kecemerlangan di universiti yang kami kasihi ini. Mudah-mudahan segala usaha dan pengorbanan yang kami laksanakan ini memberi manfaat yang besar kepada komuniti masyarakat sehingga di hari-hari mendatang. Allahumma ya munzil al-barakat, Engkau berkatilah usaha-usaha kami ini ya Allah, untuk terus sama-sama
bersatu tenaga, bergandeng bahu, bertolak ansur, menumpukan dengan sepenuhnya pada usaha mendidik anak bangsa dengan penuh rasa tanggungjawab, jujur dan ikhlas, di samping dapat bekerja sebagai satu pasukan bagi melahirkan generasi berilmu, berakhlak mulia, berkompetensi, berfikiran kritis, berinovasi dan seterusnya cintakan agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, jadikanlah usaha kami ini di dalam melahirkan usahawan pelapis negara ini menjadi suatu kejayaan yang boleh dibanggakan oleh negara ini. Lahirkanlah usahawan-usahawan dari program ini dari kalangan usahawan-usahawan yang beriman, yang patuh dan menjadi contoh kepada usahawan yang lain, dan jadikanlah mereka kumpulan yang melaksanakan tanggungjawab sosial apabila telah menjadi usahawan yang berjaya di dunia dan di hari akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruman wa la maqruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, National Micro Enterprise Pitching Competition 2022 adalah program di bawah pelaksanaan Kementerian Pendidikan Tinggi. Ia merupakan program yang berbentuk pertandingan di mana pasukan pelajar daripada institusi pendidikan tinggi awam ditugaskan untuk merangka model perniagaan baharu atau memperkemas model perniagaan sedia ada dengan penambahan elemen teknologi dan inovasi melalui kaedah Business Model Canvas BMC dan jangkaan prestasi keuangan forecasted finance. Peserta-peserta yang mengambil bahagian akan dinilai oleh panel juri industri melalui sesi pitching bagi penentuan pemenang. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan panel juri industri sepintas lalu. Dimulakan dengan panel juri industri yang pertama, Dr. Yasmin Rashid yang merupakan pengasas dan Presiden Economics. Seterusnya, Encik Khairul Ikhwan Zulkifli merupakan pengasas GIG Venture Enterprise. Seterusnya, Cik Nur Amira Nur Azhar merupakan Ketua Urusan Kreatif Youth Ventures Asia. Seterusnya, Encik Muhammad Hafiz Zurain bin Mahad, Ketua Pengurus Keuangan Youth Ventures Asia. Panel juri seterusnya, Encik Ihsan Adha merupakan Timbalan Presiden My Inovasi. Panel juri seterusnya adalah Encik Hanafi Syahrain merupakan Pelatih Inovasi Petronas. Seterusnya, Dr. Intan Barul Akmal merupakan seorang neuroscientist di University of Cyberjaya. Panel juri seterusnya adalah merupakan seorang pengasas Swifty iaitu Cik Alfrina Nur Bashir. Juri seterusnya juga tidak kurang hebatnya Yang Mulia Raja Taufik Azad Ahmad Suhaimi merupakan Pengurus Jabatan Pembangunan Sosial Iskandar Region Development Authority IRDA. Seterusnya, Encik Syamsul Naim, Ketua Pemasaran Kejuruteraan IME Teknologi Sendirian Berhad. Seterusnya merupakan pengasas Himax Sendirian Berhad, Encik Muhammad Zulfikar bin Abdul Rahman. Dan yang terakhir adalah Teknologi Syahmi Sadan merupakan pengasas Scale Up dan pengarah Urusan Revenue Discovery Sendirian Berhad. Semua juri adalah pakar dalam bidang startup, teknologi dan inovasi. Tugas para juri bukan hanya menilai dan memberi markah, malah mereka juga telah berkongsi selok-belok dalam bidang usahawan serta syarikat pemula kepada para peserta dan sedia bersentiasa untuk membantu dan memaklumkan juga kepada semua bahawa rubrik pertandingan telah pun dikongsikan dari sesi bootcamp lagi agar semua peserta maklum akan kriteria yang akan dinilai. Sidang hadirin yang dikasihi sekalian, untuk makluman, sebanyak 46 pasukan daripada 20 IPTA telah menyertai pertandingan ini. Pasukan-pasukan ini telah melepasi peringkat saringan awal yang telah diadakan di IPT masing-masing. Untuk makluman semua juga, program ini telah bermula pada 23 Februari yang lepas dengan sesi bootcamp sebagai pembukaan program dan diikuti dengan sesi pitching peringkat kumpulan dan peringkat akhir yang telah diadakan semalam. Sebanyak 4 kategori yang dipertandingkan iaitu yang pertama, industri seni dan kreatif, makanan dan minuman, teknologi dan inovasi dan juga kategori perkhidmatan. Untuk makluman semua juga, pihak pelaksana telah menjemput beberapa wakil angel investors bagi memberi peluang kepada para peserta untuk mendapatkan pelaburan dan membawa produk masing-masing ke peringkat seterusnya.
Tahniah dan syabas diucapkan kepada jawatan kuasa pelaksana diketuai oleh Pusat Pembangunan Perusahaan dan Teknousahawanan, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Teknikal Malaysia Melaka, para peserta serta barisan penceramah dan panel juri atas semangat yang ditunjukkan sepanjang program ini berlangsung dan berjaya mencapai matlamat yang ditetapkan. Bukan rumput sebarang rumput, rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sebarang jemput, jemput memohon, kata aluan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Sabri bin Muhammad Sharif, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka untuk menyampaikan ucapan aluan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Auzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara dan saudari Tuan Pengerusi Majlis yang berusaha, Puan Fazida binti Mustafa, Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pendidikan Tinggi yang mewakili Datuk Dr. Megat Sani, TKSU Dasar, yang pada minggu lepas telah turun ke UTM, dan pada hari ini saya dimaklumkan beliau ada mengikuti lawatan ke luar negeri. Jadi pada pagi ini ataupun untuk sesi ini beliau telah ataupun kita telah menjemput yang berusaha Puan Fazida binti Mustafa. Kita berikan tepukan sikitlah pada Puan. Yang dihormati Puan Noraidah binti Abdullah, Timbalan Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pendidikan Tinggi. Azrul Izham Hamzah, sahabat lama saya, Deputy Director daripada ACAP yang turut hadir bersama dengan kita di hadapan ini. Pegawai kanan Kementerian Pendidikan Tinggi, Pengarah Pusat Pembangunan Perusahaan dan Teknousahawan UTM, Dr. Isma Adi Jumri bersama dengan kita pada hari ini. Kita tepukan sikit. Pegawai pengarah pusat keusahawanan universiti yang saya dipahamkan beberapa pengarah pusat daripada universiti awam telah hadir pada hari ini, yang berada di depan. Thank you for coming to Melaka, negeri bersejarah. CEO Youth Ventures Encik Hanif, para peserta National Micro Enterprise Pitching Competition 2022, dan semua peserta, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang tak dapat saya sebut namanya satu persatu, tetapi itu tidak mengurang hormat ataupun hilangnya tali persaudaraan kita bersama, dan seterusnya para hadirin dan hadirat, para juri yang saya kasih sekalian. Saya dipahamkan ada 12 orang daripada pihak industri yang saya tahu masing-masing mereka sibuk dengan tugasan masing-masing, tetapi turut hadir melapangkan waktu bersama dengan kita. Kita berikan penghargaan juga kepada mereka. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam daripada yang berbahagia Profesor Naib Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka yang sepatutnya hadir pada pagi ini, tetapi beliau terpaksa pergi ada satu program di Jepun mengikuti lawatan luar negara, dan beliau turut ataupun pesan kepada saya untuk menyampaikan salam selaku tuan rumah dengan lafaz iaitu Profesor Teknologis Dr. Masila Kamaruddin dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata datang ke Melaka jangan lupalah tengoklah apa-apa yang patut di Melaka itu untuk dibawa pulang.
tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang saya muliakan. Pertamanya, bagi pihak penganjur, kita ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada semua yang hadir pada pagi ini, terutamanya daripada barisan pihak KPT yang diketuai oleh Yang Berusaha Puan Fazidah binti Musa kerana sudi hadir ke program Majlis Penutupan dan penyampaian hadiah National Micro Enterprise Pitching Competition 2022 sebagai menzahirkan rasa terima kasih dan penghargaan kita sebagai tuan rumah. Maka terimalah serangkap pantun daripada pihak kami. Orang Melaka maklumlah, tak sah kalau tak pantun. Asam kandis buah di hutan, masak ranum di pohon bidara. Selamat datang kami ucapkan. Kedatangan pihak ataupun barisan KPT membawa ceria. Keduanya, kita juga ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, yang terdiri pada para tetamu jemputan kita, para juri, para peserta, pengarah yang datang, yang saya dipahamkan daripada seluruh negara hadir pada program kali ini. Dan sebagai tanda terima kasih kerana sudi hadir ke program yang orang kata kepuncaknya diadakan di Melaka ini, maka terimalah serangkap pantun juga daripada pihak penganjur. Kilang Intan berganti Intan, Intan bernama Payung Negeri. Selamat datang kami ucapkan. Kedatangan semua ke negeri Melaka membawa seri. Terima kasih. Ketiganya, saya dipahamkan program National Micro Enterprise Pitching Competition 2022 ini merupakan program kemuncak di mana setelah hampir 3 fasa dilalui oleh semua peserta. Dan peserta saya dipahamkan daripada seluruh negara, termasuk daripada Sabah dan Sarawak, telah berkumpul di orang kata hotel ini sejak daripada 12 Mei sampai 14 Mei 2023 bagi menyaksikan detik bersejarah. Sebentar saja lagi akan diumumkan pemenang-pemenang Johan, naik Johan dan tempat ketiga bagi setiap kategori yang diumumkan. Untuk itu, saya mengambil kesempatan kepada pemenang yang bakal bergelar juara, maka saya ucapkan tahniah. Jika anda fikir anda selepas ini anda sudah berjaya, maka cabarlah diri kita untuk anda sudah berada di puncak, cabarlah diri anda semua untuk berada di angkasa. Daripada puncak kemenangan menuju ke angkasa. Kalau sekiranya anda menang pada hari ini. Kepada mereka yang belum menang pada hari ini, saya doakan anda akan menang pada tahun hadapan ataupun tahun-tahun berikutnya. Ingat kata-kata pepatah, winning is not about the result, but based on the effort that you have put in. Jadi bersabarlah sampai saat, waktu dan ketikanya anda tetap akan menang juara. Saya ucapkan apapun tahniah kepada pemenang dan bakal pemenang yang ada pada hari ini. Keempatnya, saya dimaklumkan kita ada seramai 150 orang peserta yang melibatkan 46 buah pasukan, lebih daripada 20 IPT termasuk daripada Indonesia Awam, Politeknik, Kolej Komuniti yang berentap dalam pertandingan ini. Saya harap, saya doakan anda semua pada sepanjang 3 hari yang telah kita lalui ini dan hari kemuncak ini akan berjaya menukar mimpi menjadi realiti. InsyaAllah itu akan berlaku sebentar saja lagi. Bersabar saja. Yang kelima, bagi kita juga untuk maklumat semua, pada tahun ini kita telah buat satu penambahbaikan di mana hampir ke semua 12 orang juri kita ini adalah daripada pihak industri. It is unfair to me and to our orang kata host sebagai penganjur kalau kita tak sebutkan nama-nama hebat ini. Bukan senang nak panggil mereka tu. Mereka sudah berjaya, mereka sudah orang kata menjadi wira dalam perniagaan, dalam bidang keusahawanan masing-masing, tetapi sanggup melampangkan masa bersama dengan kita pada hari ini. Dan untuk itu marilah yang pertamanya
Saya sebutkan nama mereka satu persatu. Kita berikan setinggi penghargaan kepada 12 juri daripada pihak industri kita, iaitu Dr. Yasmin Rashid, pengasas dan Presiden EcoNext. Kalau ada, boleh berdiri? Ada? Dapat ya? Okey, seterusnya kita ada Khairul Ikhwan Zulkifli, pengasas Geek Ventures Enterprise. Kita beri penghormatan juga. Seterusnya kita ada Nur Amira Nur Azhar, Ketua Urusan Kreatif Youth Ventures Asia. Kita beri penghormatan. Muhammad Hafiz Zur Ain bin Mahat, Ketua Pengurus Kewangan Youth Venture Asia. Ini semua tadi dah sebut, saya sebut sekali lagi lah. Ihsan Adha, Timbalan Presiden My Inovasi. Hanafi Syahrin, Pelatih Inovasi Petronas. Dr. Intan Baru Akmal, Neoscientist University of Cyberjaya. Alfina Nur Bashir, pengasas Switi. Yang ke-9, Raja Taufik Azad Ahmad Suhaimi, Ketua Bahagian Pembangunan Sosial IRDA. Ke-10, Syamsul Naim, Ketua Pemasaran Kejutaan IME Teknologi Sdn Berhad. Ke-11, Muhammad Zulfikar bin Abdul Rahman, pengasas HiMax Sdn Berhad. Untuk makluman semua, tahun lepas Pesta Convocation kita HiMax telah menaja lebih 80,000. Dia telah tanya. So tahun ni insyaAllah dia akan tanya lebih lah. Yang terakhir adalah Teknologi Syahmi Saadan, pengasas Scale Up dan pengarah urusan Revenue Discovery Sdn Berhad. Manakala ketua juri adalah Puan Nur Amira Nur Azhar, Ketua Urusan Kreatif Youth Venture Asia yang berpengalaman lebih 5 tahun. Jadi kita berikan penghormatan pada mereka semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kalau kita tengok senarai perasmi kita, perasmian penutup kita adalah wanita. Kemudian dia punya Puan Noraida pun adalah wanita, Puan Fazida adalah wanita yang akan rasmi penutup pada hari ini. Kemudian Puan Noraida pun wanita. Kemudian dia punya ketua juri pun adalah wanita. Jadi saya tengok ni lebih daripada separuh adalah wanita. Jadi unfair to me kalau sekiranya bersempena dengan 14 hari bulan Mei 2023, kalau saya tak ucapkan kepada mereka-mereka semua, terutamanya yang bergelar wanita dan ada juga yang bergelar ibu, kebetulan 14 Mei ini adalah Hari Ibu, maka saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Ibu. Hari ini adalah Hari Ibu. Jadi memandangkan Hari Ibu, saya ada buat sikit sajak lah, boleh tak? Sajak, saya baca sikit, lebih kurang dalam setengah minit je. Sebenarnya Hari Ibu, kepada semua wanita, kebetulan kita punya senarai ni pun lebih daripada separuh adalah wanita. Kepada semua wanita bergelar ibu, semoga Allah panjangkan usiamu dalam limpah barakah afiat selalu. Percayalah, kami sentiasa menghargai jasamu, berhak mendapat terbaik di dunia ini dan alam yang lagi satu. Apapun wanita, ibu tetap ibu, ibu selamanya tetap kami sanjungi. Selamat Hari Ibu. Ketujuh, keenam, program ini juga adalah selari dengan Pelan Tindakan Keusahawanan Institut Pendidikan Tinggi 2021-2025 ke arah memartabat keusahawanan dalam memperkasakan negara, dan kita harap dengan program ini akan meningkatkan lebih ramai pelajar terutamanya menjadi usahawan dan meningkatkan kompetensi mereka untuk diterima ke boleh pasaran di peringkat industri nanti. Ketujuhnya, saya ingat ketujuh dan yang terakhir, bagi pihak penganjur, pihak kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menjayakan program ini, terutamanya kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, bahagian perancangan dasar atas kepercayaan yang diberikan kepada UTEN dan kepada kami untuk menjayakan kursus ini. Begitu juga kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, juri, penganjur dan juga komiti, para barisan MPP yang ada pada hari ini, dan tak dapat kami balas jasa anda semua sehingga berjaya, orang kata sekali lagi, menukar mimpi menjadi realiti
di mana akhirnya kepuncaknya pada hari ini kita dapat anjurkan National Micro Enterprise Pitching Competition 2022 yang bertemakan The Future of Technology is Innovation. Jadi akhir kata daripada saya sebagai merakamkan tanda terima kasih dan penghargaan yang mendalam daripada pihak penganjur, maka pihak saya ingin menutup dengan membaca serangkap pantun. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati mengenang, mulut menyebut, budi baik tuan-tuan dan puan-puan semua, rasa kami nak junjung. Dengan kata-kata itu, saya ucapkan terima kasih. Semoga pihak KPT akan terus bekerjasama dengan pihak UTM untuk yang akan datang lagi, dan insya-Allah kita akan lakukan penambahbaikan untuk yang lebih baik lagi, dan saya dipahamkan pihak KPT akan melakukan banyak penambahbaikan untuk tahun hadapan, dan saya jangkakan insya-Allah tahun hadapan tahun yang lebih meriah daripada tahun ini. Apapun sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Hadirin yang dikasihi sekalian, kini majlis dengan penuh tahzimnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Puan Fazidah binti Mustafa, Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih diucapkan kepada saudara dan saudari pengacara majlis. Yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Sabri bin Muhammad Sharif, Timbalan Land Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Yang Berusaha Puan Nuraida binti Abdullah, Timbalan Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pendidikan Tinggi, Yang Berusaha Dr. Isma Adi bin Jubairi, Pengarah Pusat Pembangunan Perusahaan dan Teknousahawan Universiti Teknikal Malaysia Melaka, pegawai dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Pengarah dan Wakil Pusat Keusahawanan Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti yang dapat hadir pada hari ini, pegawai-pegawai Universiti Teknikal Malaysia Melaka, wakil-wakil industri, rakan-rakan kolaborasi, para pelajar dan hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam daripada Datuk Dr. Megat Sani bin Megat Ahmad Sufian, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pendidikan Tinggi, kerana tidak dapat hadir pada hari ini kerana mengiringi Yang Berhormat Menteri dalam lawatan kerja ke luar negara. Apapun, saya doakan semoga semua hadirin yang hadir pada hari ini semuanya sihat-sihat semua. Ya. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk bersama-sama pada hari yang bermakna ini di majlis penutupan program National Micro Enterprise Pitching Competition 2022. Terlebih dahulu sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Jawatankuasa Penganjur dari Pusat Pembangunan Perusahaan dan Teknousahawan CREATE Universiti Teknikal Malaysia Melaka yang diketuai oleh Yang Berusaha Dr. Isma Adi Jabri yang telah bertukus lumuslah mengatur dan menjayakan program serta penganjuran majlis penutup ni. Tanpa individu-individu di belakang tabir ni, pastinya segala perancangan yang telah dibuat tidak akan dapat dizahirkan. Sesungguhnya melalui program seperti ini, Kementerian Pendidikan Tinggi berharap lebih ramai usahawan berasaskan teknologi dan inovasi dapat dilahirkan dalam kalangan pelajar dan graduan institusi pendidikan tinggi serta mempunyai daya tahan yang tinggilah dalam bidang keusahawanan. Hadirin yang saya hormati, bidang keusahawanan merupakan satu bidang yang dapat menjana pertumbuhan ekonomi sesebuah negara dan menjadi pemangkin kepada perubahan dan perkembangan ekonomi. Dalam artikel yang bertajuk Top 9 Effects of Entrepreneurship on Economic Development pada Februari 2023,
menyebutkan bahawa keusahawanan merupakan faktor utama yang mendorong kepada pembangunan ekonomi melalui pelbagai cara. Dan melalui teori pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan inovasi adalah kunci utama kepada perkembangan ekonomi di dalam membina produk atau perkhidmatan baru di pasaran. Dan keusahawanan melalui proses inovasi mencipta pelaburan baru dalam dunia perniagaan di mana ia akan menyebabkan ekonomi berkembang, pekerjaan baru tercipta dan membantu mengurangkan kadar pengangguran. Selain daripada itu, keusahawanan akan turut melalui proses kreativiti dan inovasi dalam penciptaan produk dan perkhidmatan baru untuk memenuhi kehendak pasaran, dan prosesnya akan sentiasa berterusanlah, khususnya dalam mencari kaedah terbaik untuk memaksimalkan sumber dan mengurangkan pembaziran. Hadirin yang saya hormati, Kementerian Pendidikan Tinggi amat komited dalam memenuhi hasrat kerajaan untuk membangunkan lebih ramai bakat usahawan dalam kalangan pelajar dan graduan. Bertepatan dengan itu, Pelan Tindakan Keusahawanan IPT 2021 hingga 2025 yang telah dilancarkan sentiasa menjadi sumber rujukan utama semua pihak dalam melahirkan lebih ramai usahawan dalam kalangan pelajar dan graduan. Dan Kementerian amat menekankan pendidikan keusahawanan yang dilihat upaya menghasilkan pelajar yang mampu terlibat dalam penciptaan pekerjaan. Sehubungan dengan itu, Kementerian merangka pelbagai inisiatif dalam usaha membangunkan bakat usahawan dalam kalangan pelajar IPT dengan menganjatkan minda daripada hanya bermatlamatkan sebagai pencari kerja ataupun job seeker kepada pencipta pekerjaan atau job creator apabila menamatkan pengajian. Untuk makluman hadirin semua juga, pada tahun 2022 bilangan pelajar yang terlibat dalam perniagaan semasa dalam pengajian adalah seramai 95,300 orang. Manakala yang meneruskan kerjaya sebagai usahawan selepas menamatkan pengajian adalah seramai lebih kurang 8,700 orang. Dan apa yang menarik yang ingin saya kongsikan di sini adalah sebanyak 420 buah syarikat pemula pelajar telah berjaya diwujudkan pada tahun 2022. Dan syarikat pemula inilah yang kita harapkan dapat disambut oleh para agensi serta industri untuk dikembangkan potensi perniagaan mereka, dan kita harapkan pada suatu hari nanti mereka akan berjaya mencapai perniagaan berstatus unicorn lah, insyaAllah. Hadirin yang saya hormati, program National Micro Enterprise Pitching Competition 2022 ini merupakan program yang dilaksanakan untuk menggalakkan lebih ramai pelajar dan graduan mencuburi bidang keusahawanan. Dan ini adalah edisi kedua lah, selepas kali pertama dilaksanakan pada tahun 2021. Program ini membuka ruang kepada idea-idea perniagaan pelajar untuk divalidasi oleh ahli industri sendiri dan dinilai oleh angel investor bagi mempercepatkan proses pengkomersialan idea perniagaan atau meningkatkan potensi idea tersebut untuk dibawa ke pasaran sebenar. Dan pada akhir program ini, model-model perniagaan peserta dinilai melalui sesi pitching oleh panel penilaian. Dan kita juga telah menjemput venture capitalist dan angel investors bagi membuka peluang kepada para peserta untuk mendapatkan pelaburan daripada pihak yang berminat. Saya dipahamkan terdapat 48 pasukan daripada IPT seluruh negara telah membawa idea-idea model perniagaan dan produk inovasi. Ada 4 bidang: seni dan kreatif, makanan dan minuman, teknologi dan inovasi, dan juga perkhidmatan. Dan seperti yang telah dikongsikan tadi, program ini bermula pada Disember 2022 lagi dan diikuti proses saringan awal di IPT masing-masing, dan juga ada sesi camp di Cyberjaya lah. Dan hari ini adalah kemuncak dan kemuncak dengan pertandingan yang keputusan yang akan diumumkan.
dan sudah pastilah pengalaman yang dilalui kita harap adalah kemenangan yang paling berharga selain daripada ilmu dan kemahiran serta hadiah kemenangan. Justru itu syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua peserta dan juga panel penilai yang telah memberikan komitmen yang tinggi untuk menjayakan programming. Saya juga ingin menyeru agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan, syarikat-syarikat swasta dan NGO di luar sana untuk bersama-sama melipat gandakan usaha bersama-sama dengan kementerian menerusi apa jua bentuk sumbangan dan pelibatan bagi melahirkan lebih ramai usahawan pelajar dan graduan. Sekiranya usaha kolaboratif antara semua pihak sudah pastilah akan membuahkan kejayaan yang lebih memberangsangkan. Syabas sekali lagi kepada semua pihak dan terlibat, dan kepada pemenang-pemenang yang bakal diumumkan, saya terlebih dahulu mengucapkan tahniah dan semoga kejayaan ini menjadi sebahagian daripada langkah bermakna perjalanan anda untuk bergelar seorang usahawan yang berjaya. Kepada yang lain, janganlah dijadikan sebagai satu titik pengakhiran. Sebaliknya, jadikanlah ia sebagai batu loncatan untuk mendorong usaha yang lebih gigih dan tekad yang lebih utuh bagi mencapai kejayaan pada masa hadapan. Jadi, akhir kalam dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Penutupan Program National Micro Enterprise Pitching Competition 2020. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya dijemput Profesor Madya Datuk Dr. Sabri bin Muhammad Sharif, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Yang Berusaha Puan Nuraida binti Abdullah, Timbalan Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik, dan Dr. Isma Ati bin Jumri, Pengarah Pusat Pembangunan Perusahaan dan Teknologi Usahawan UTM, ke bahagian kiri pentas untuk menyempurnakan gimmick perasmian Majlis Penutupan National Micro Enterprise Pitching Competition 2022. Dipersilakan.
from the first step to the last step. The event was great, especially much more important these days because you need to give exposure to the students. Bagi saya event ni sangat berbeza dengan event lain. Sebab basically saya pernah dengar daripada kawan-kawan saya masuk event pitching. So basically dia orang nak agenda tempat lembab. Tapi bila dekat sini kita lebih kepada nak make it clarity yang mana betul-betul possible dan achievable. I have learned a new knowledge. Memang function kita datang sini daripada tak minat jadi minat. Memang terbaik lah. Begitulah sebentar dari pengajaran gimmick untuk montaj perjalanan program National Micro Enterprise Pitching Competition 2022 yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Keputusan bagi pertandingan National Micro Enterprise Pitching Competition 2022 yang ditunggu telah berada di tangan saya dan keputusan ini adalah muktamad. Semua keputusan ini telah diperhalusi oleh panel-panel juri profesional dari industri yang telah dilantik. Seramai 12 juri industri telah menilai sesi pitching mengikut kategori, manakala 4 juri telah menilai sesi pitching akhir. Saya akan mulakan dengan acara penyampaian hadiah kita pada hari ini dengan penyampaian hadiah bagi kategori. Pemenang setiap kategori akan membawa pulang wang tunai RM3,000, sijil beserta plug pertandingan, manakala tempat kedua pula akan memenangi wang tunai RM2,000 Malaysia, sijil dan juga plug, manakala pemenang tempat ketiga pula akan memenangi hadiah wang tunai bernilai RM1,500 sijil beserta plug. 3 pasukan dalam setiap kategori pula akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM500 setiap pasukan selaku pemenang sagu hati. Baiklah Amirul, nampaknya saya yakin semua orang dah tak bersedia. Semua orang dah tak sabar, betul? Rasa nak dengar sikit suara. Sabar ke macam mana? Nak saya umum sekarang ke nak tunggu ucapan lagi sekali? Dah keluar? Okey, cepat betul keluar. Saya mulakan dengan sagu hati bagi kategori industri seni kreatif. Pemenang sagu hati yang pertama iaitu Universiti Malaysia Pahang dengan idea combine. Silakan naik ke pentas. Patut semua tengok kat depan, tak tengok saya dah. Okey, nanti slide slow sikit tau slide. Kedua, bagi kategori industri seni dan kreatif, dengan segala hormatnya dipersilakan pasukan dari Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM dengan produknya Poskankan. Tanya, dipersilakan naik ke pentas daripada UPNM. Pemenang sagu hati seterusnya daripada College Community Besut. Jauh dari Terengganu. Tahniah diucapkan pada pasukan College Community Besut. Okeylah, sekarang kita dah pergi kepada top 3 bagi kategori industri seni dan kreatif. Okey, bersedia bawah kategori industri seni dan kreatif. Kita nak umumkan top 3. Okey, kita pergi kepada tempat ketiga. Dengan segala hormatnya dipersilakan pasukan dari Universiti Teknologi Mara dengan produknya Snap Creative. Okey, kita beralih kepada tempat kedua. Okey, tempat kedua. Baiklah, tempat kedua bagi kategori industri seni dan kreatif daripada Melaka Bandaraya Bersejarah iaitu Politeknik Merlimau Melaka iaitu Rizkin Art and Craft. Dipersilakan. Tahniah. Baiklah, sekarang kita umumkan
tempat pertama bagi kategori industri seni dan kreatif. Dengan segala hormatnya dipersilakan Universiti Malaya dengan produknya Copycat. Kita balik kepada kategori makanan dan minuman. Seperti yang telah dipaparkan tadi, pemenang sagu hati yang pertama jatuh kepada DF Sweetener daripada Universiti Sultan Zainal Abidin. Dipersilakan. Okey, tadi kita dah ada pemenang sagu hati yang manis lah, Sweetener. So seterusnya dijemput kepada pemenang sagu hati seterusnya ala-ala buahan macam tu, Papaya BBQ Sauce dari Universiti Malaysia Terengganu. Pemenang sagu hati seterusnya bagi kategori makanan dan minuman daripada Politeknik dengan produknya Bambangan Jam. Dipersilakan. Tahniah. Dengan itu dijemput pemenang tempat ketiga iaitu dari Universiti Sains Malaysia dengan produknya Drink and Chocolate Seaweed Based. Masih dalam kategori makanan dan minuman, tempat kedua jatuh kepada, saya yang lebar ni. Tempat kedua jatuh kepada daripada utara, jauh dari utara, Universiti Utara Malaysia dengan produknya Kuofi. Jadi saya sebut betul tau, Kuofi, bukan kopi Kuofi. Tahniah UUM, tak sia-sia datang jauh-jauh. Teringin nak rasa. Sekejap lagi, sebab tiba-tiba bau kopi. Okey, seterusnya kita pergi kepada tempat pertama. Saya suka nak announce ni sebab dari tempat saya belajar dulu. Dipersilakan Yusim dengan produknya Di Kaca. Kita beralih kepada kategori teknologi dan inovasi. Baiklah, pemenang sagu hati yang pertama bagi kategori teknologi dan inovasi dipersilakan Universiti Malaysia Pahang dengan tajuknya ialah Hand Obstacle Detector. Dipersilakan. Seterusnya bagi sagu hati yang berikut, universiti ini dia boleh menghasilkan banyak tingkah mengkuak. Dipersilakan Yuniza dengan mesin proses daun mengkuak. Dari selatan tanah air daripada Universiti Teknologi Malaysia dengan produknya Intelligent. Baiklah, kita pergi kepada top 3 bagi kategori teknologi dan inovasi. Untuk tempat ketiga, dipersilakan pasukan set-set kita Universiti Malaysia Kelantan dengan produknya Soy Growth Booster. Tahniah UMK. Tempat kedua jatuh kepada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dengan produknya Insujau.
Seterusnya bagi tempat pertama dijemput Universiti Putra Malaysia dengan produknya Unisan. Seterusnya kita beralih ke kategori perkhidmatan. Ini kategori terakhir kan? Betul Okey. Alright, so untuk sagu hati pertama dijemput jiran pada UTM UTHM dengan produknya IDN & Co. Tahniah. Pemenang sagu hati seterusnya bagi kategori perkhidmatan Masih Hari Johor, iaitu Universiti Teknologi Malaysia dengan produknya Jom Tapau. Okey, jom kita tapau. Apa kemenangan doktor? Masih di Johor dipersilakan College Community Pasir Gudang dengan perkhidmatannya Ailiana Beauty. Amirul, kita maafkan Amirul. Masih di bawah kategori perkhidmatan, tempat ketiga jatuh kepada Universiti Teknologi Mara dengan tajuknya Capcos. Kategori perkhidmatan namun di tempat kedua dipersilakan pasukan dari Universiti Utara Malaysia dengan perkhidmatannya Bukit Uni. RM2,000 Malaysia. Juara bagi kategori perkhidmatan jatuh kepada Universiti Kebangsaan Malaysia dengan idenya Unipasa Station UNIPS. Jangan nyanyi terus Kamiru. Saya risau semua orang. Tahniah UKM. Itu dia. Tahniah. RM3,000 bawa balik UKM. Alright. Kita dah habis untuk pengumuman pemenang untuk kesemua keempat kategori. Sekali lagi tahniah kepada semua pemenang. Mari kita tepuk tangan kepada semua yang telah menang bagi setiap kategori. Okey, cool down sikit. Kita masih ada lagi hadiah. Masih ada lagi wang RM yang ingin diberi. Alright. Seterusnya, beberapa anugerah lain juga telah diperkenalkan pada pertandingan kali ini. Antaranya yang pertama, showcase terbaik. Kedua, pembentangan kumpulan terbaik. Ketiga, kerjasama kumpulan terbaik. Keempat, produk terbaik. Dan kelima, perkhidmatan terbaik. Kesemua pasukan yang bakal memenangi anugerah-anugerah ini akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM1,000 dan plak. Baiklah, saya umumkan dahulu pemenang anugerah yang pertama, iaitu anugerah showcase terbaik. Anugerah ini akan diberikan kepada pasukan yang cemerlang ketika sesi pameran produk semalam yang telah dinilai oleh 8 orang juri industri. Okey, siapa pemenangnya? Dudak. Okey, pemenang bagi anugerah showcase terbaik jatuh kepada jauh terbang daripada Universiti Sarawak. Sabotaj saya. Universiti Malaysia Sarawak, Unimas dengan produknya Agrozonia. Tahniah diucapkan kepada pasukan dari Unimas. Seterusnya saya akan mengumumkan pemenang anugerah yang kedua, iaitu pembentangan kumpulan terbaik. Anugerah ini diberikan kepada pasukan yang cemerlang ketika sesi pitching semalam yang telah dinilai oleh 12 orang juri industri secara keseluruhan. Baiklah, pemenang bagi kategori pembentangan kumpulan terbaik jatuh kepada Universiti Sultan Zainal Abidin dengan mesin pemprosesan daun mengkuah. Persilakan. Iaitu anugerah kerjasama kumpulan terbaik. Anugerah ini juga hasil daripada penilaian ketika sesi pitching semalam di mana pajak juri akan menilai aspek kerjasama antara ahli pasukan.
Dan pemenang bagi kerjasama kumpulan terbaik jatuh kepada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dengan Insu Jah. Tahniah UIAM. Baiklah, anugerah yang keempat yang akan diumumkan adalah anugerah produk terbaik. Anugerah ini diberikan kepada pasukan yang berjaya mengenal pasti kelebihan daya saing serta mampu mengenal pasti kelebihan dan potensi produk yang diketengahkan. Baiklah, untuk anugerah produk terbaik jatuh kepada Universiti Kebangsaan Malaysia dengan produknya Uni Parcel Station. Tahniah UKM sekali lagi naik bagi anugerah produk terbaik. Ialah anugerah perkhidmatan terbaik ataupun best service. Anugerah ini akan diberikan kepada pasukan yang berjaya mencetuskan idea dalam menghasilkan produk yang mampu menyelesaikan kepelbagaian masalah. Dan pemenang bagi anugerah perkhidmatan terbaik dari Utara Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Bukit Unit. Persilakan. Baiklah, masa yang ditunggu telah tiba. Debaran kemuncak pertandingan kini akan berakhir sebentar lagi dan kita akan mengetahui 3 pasukan terbaik yang berjaya mengungguli pertandingan ini. Para pemenang setiap kategori telah bertanding sekali lagi untuk menentukan siapakah juara keseluruhan pertandingan National Micro Enterprise Pitching Competition 2022. Bagi tempat ketiga, pemenang bakal membawa pulang sebuah piala beserta wang tunai bernilai RM3,000 Malaysia beserta sijil. Manakala naib juara pula akan membawa pulang sebuah piala dan wang tunai bernilai RM5,000 Malaysia beserta sijil. Dan juara pertandingan National Micro Enterprise Pitching Competition 2022, pemenang bakal membawa pulang sebuah piala, sijil beserta wang tunai berjumlah RM7,000 Malaysia. Oh, banyak tu. Saya boleh claim sekejap lagi. Harap-harapnya ada kena mengena dengan saya. Okey. Teruskan Amirul. Tempat ketiga. Baiklah, tempat ketiga. Tempat ketiga. Siapa gagal? Saya. Baiklah, untuk tempat ketiga keseluruhan, dengan segala hormatnya dipersilakan Universiti Putra Malaysia. Akan membawa pulang RM3,000. Tempat ketiga. Ini adalah produk hidin beraroma yang dibawa. Untuk makluman semua ya. Tahniah kepada UPM. Okey. Kita semakin berdebar. Kita telah hampir kepada 2 pemenang tertinggi pada hari ini. Saya teruskan kepada naib juara keseluruhan. Bakal membawa RM5,000. Okey. Tak cukup. Saya nak sekali lagi. Tak cukup. Sekali lagi. Okey. Naib juara keseluruhan jatuh kepada Universiti Sains Islam Malaysia, USIM, dengan produknya di kacang. Kacang je. Silakan naik. Oh, ni pun dah berkali-kali lah ni. Nasi impit, sate, pecel, rojak, mie rebus, tahu sup. Hari raya tak payah masak kuah kacang. Kita beli je daripada. Sekarang tibalah masa untuk juara keseluruhan. Juara keseluruhan. Aduhai, kenapa saya yang berdebar ni? Ada kena dengan saya ke? Saya berilah berdebar ni. Awak pun berdebar? Awak tak ada kena mengena Amirul, tak perlu berdebar sangat. Okey, juara keseluruhan bakal membawa pulang RM7,000. Dekat sini dah RM7,000. Tadi menang RM3,000. Oh, banyak Amirul. Aduhai. Okey, juara keseluruhan. Itu bukan. Okey, dah ada.
Universiti Kebangsaan Malaysia. You can. Tahniah, you can.
Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita sama-sama menyaksikan persembahan live pitching pemenang juara keseluruhan dari pasukan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Maaf Lahir dan Batin. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada pihak pengajuk kerana mengajukan program yang sebegini. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi kerana mengajukan program sebegini dengan kerjasama Universiti Teknikal Malaysia Melaka, dan juga terima kasih juga kepada pihak Your Ventures kerana memberi kami peluang, kerana memberi kami guideline untuk terus ke hadapan. Saya rasa program sebegini perlu diadakan untuk hari-hari yang akan datang dan untuk masa-masa yang akan datang, supaya program ini menjadi program yang lanjutan lah. Dan sementara tunggu slide pitching ni, saya tak tahu nak sembang apa sebab saya tak pandai cakap. Tapi tak apalah, saya cakap lah apa yang saya boleh cakap. Jadi sebenarnya saya nak pergi sambut Hari Raya dekat Indonesia daripada saya pada ni. Tapi hari ni kat sini tu yang saya berkunjung raya. Okey semua cakap okey hari ni. Popcorn. Okey, lagi satu. Siapa yang kat dalam dewan ni yang nak order popcorn boleh je Roger. Okey ada tengok. Jangan risau, kita supply dekat semua universiti. Siapa-siapa yang jadi ejen boleh lah part dekat kita. Boleh ambil aktiviti boleh. Macam tak bagi kan. Dapat lagi. Ada harga sedara tak popcorn tu? Ada harga kita sedara-sedara ada? Harga sedara-sedara ada. Datang UKM nanti kita rujuk harga sedara. Free lah. Petang ni kita datang UKM Amirul. Oh nak pergi raya. Oh tak apa, pergi raya dulu, lepas tu kita pergi UKM, okey? Nanti yang video. Okey. Sebab nampaknya adik dah keras sikit ke atas tu kan? Nak Cik Amirul temankan ke? Ataupun nak buat persembahan dulu? Sekejap ya, kita sedang menunggu teknikal sikit. Okay, saya ceritalah sejarah sikit macam mana saya boleh mulakan perniagaan ni. Boleh? Okay. Jadi sejarah perniagaan ni macam mana saya boleh start adalah melalui pusat keusahawanan universiti. Saya amat bangga sebab ada setiap universiti ada pusat keusahawanan. Sekarang ni saya berada di Universiti Kebangsaan Malaysia dan sebelum ni saya berada di Universiti Sultan Zainuddin. Saya merupakan alumni Universiti Sultan Zainuddin, diploma pekerja Islam dengan teknologi maklumat. Macam mana saya boleh mulakan perniagaan adalah bermula saya di Pusat Tekno Usahawan dan Kerjaya iaitu PAKAT. Waktu tu zaman Prof Mugeri. Dia lah yang banyak bagi guideline kat saya, dia bagi saya ke depan. Waktu tu saya takut dah berniaga. Tapi dia bagi peluang kat saya. Awak ni boleh, awak boleh buat sini, awak boleh buat sini. Dia nampak apa yang kebolehan yang saya boleh buat sampai sekarang. Dan sudah tiba masanya bila saya dah boleh go, saya tiba ke tempat baru dan saya nak belajar lagi benda baru, saya masuk ke market UKM. Dan sekarang ni saya melanjutkan dalam pengajian Sarjana Muda Keusahawanan dan Inovasi. Dan inilah saya punya Prof yang baru kita, Prof Azudin daripada CHESMED. Dan juga saya punya mentor, Dr. Farhana, Dr. Penjaras Sarjana Muda Usahawan, dan juga Dr. Masdana, Timbalan Pengarah CHESMED. Alright. Okey, kita slide sikit. Okey, ini adalah perniagaan kami, Uni Pasar Station, dikenali sebagai UNIPS. Didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSN 2020195505 003 421 Alright. Jadi sedikit sebanyak Uni Pasar ni beroperasi di Blok 8, Taman Usahawan Muda Pelajar UNISA, Kuala Nerus, Terengganu. Okey, next. Okey, jadi kita lihat macam mana perniagaan ini boleh terjadi. Pada asalnya perniagaan ini boleh terjadi kerana masalah. Saya ni suka tolong orang, saya suka tegur orang semua. Jadi bila saya jumpa kawan-kawan saya tanya, awak ni ada masalah apa ni? Ada masalah apa? Lepas tu kita buat kajian sendiri, kita berdasarkan tinjauan, kita berdasarkan temuan.
Dan kita lihat 96% pelajar yang menghadapi masalah bila nak terima keputusan daripada pihak kuliah. Jadi dengan adanya masalah ini kita buat solusi. Bila adanya solusi kita jana pendapatan. Alright. Jadi kita tengok masalah yang berlaku. Next. Boleh kita baca sikit masalah. Okey, boleh. Seperti yang kami dapat daripada UKM punya convention, seperti yang pertama, betul ke KKM punya charge ambil pasal mahal gila? Ada yang kedua, nak minta jasa baik map, tolonglah cari cara turunkan harga. Ada yang ni, yang asyik curi pasal, apa masalah diorang ni? Memang tak ada yang berdosa ke? Turunkan harga pick up pasal KKM. Kita nampak masalah yang berlaku kan. Ini antara masalah yang general lah. Mana-mana universiti menghadapi masalah yang sama. Saya percaya bahawa setiap universiti ada juga pusat yang sebegini. Tapi bagaimana adalah cara perbezaan, macam mana kita handle sesuatu masalah tersebut. Alright. Okey, jadi macam mana penyelesaian masalah ini? Kita createkan satu solusi, iaitu kita tubuhkan satu pusat pengambilan dan juga pengurusan barang. Jadi kita lihat 80% pelajar setuju untuk tubuhkan pusat itu. Alright. Next. Okey, kita lihat macam mana ia berfungsi. Okey, kita tubuhkan satu grup Telegram, kita makan sebagai motivation station, dan kita lihat di grup Telegram dan bagaimana cara penyampaian adalah melalui runner ataupun sertifikat. Dan seterusnya, kita boleh lihat kalau pasal yang bermasalah, kita boleh melalui pasal alert. Pasal alert ni direka khas oleh pelajar-pelajar untuk kita menyelesaikan masalah yang barang dah sampai tapi tak dapat. Bagaimana kita selesaikan adalah berhubung dengan dispatcher. Alright, next. Okey, jadi kita lihat di State University. Saya ambil 3 universiti yang selalu saya pergi. Saya tengok Great Solution Enterprise di UPSI, lepas tu Unis Turis di Universiti Malaysia Terengganu, dan juga Disto di UIA Kuantan. Kita boleh lihat lah. Tiga-tiga ni ada yang berbeza. Jadi kita kajian, kita nampak yang mana persaingan kita, kompetitor kita. Alright, next. Okey, ini adalah business model kami. Bagaimana kami berfungsi adalah kami bina satu organisasi dan kami berhubung dengan pelanggan, dan seterusnya kami capture berjaya pendapatan. Itu saja, mudah kan business model ni. Dia tak susah, create business jangan susah walaupun dia kompleks sebenarnya. Alright, next. Okey, ini adalah market analysis yang mana kita dah buat kajian dekat UKM. Kita sendiri menilai di UKM bagaimana studi-studi di situ sokong ataupun tidak. Kita lihat kita ada 6 kajian bagaimana kita tengok keutamaan pelanggan adalah mereka menyokong untuk penghantaran barang adalah menggunakan JNT Express. Kalau kita lihat pelajar-pelajar memang suka guna JNT Express sebab dia murah, cepat, jimat. Alright. Seterusnya. Okey, ini adalah traction yang mana kita dah buat perniagaan ni selama sebulan dan selama setahun. Maafkan saya. Lepas tu kita dah daftar dekat SSM pada bulan Ogos 2022. Okey, kita lihat pada bulan lepas kami jana pendapatan 6.5k dengan hasil jualan kami, dan seterusnya kita ada 5.2k subscriber dalam grup Telegram pelanggan kami, pelanggan utama. Dan seterusnya setiap intake kita akan dapat 40% pertumbuhan daripada setiap intake yang masuk untuk join grup Telegram tersebut dan ikut kami punya perkembangan di masa station. Alright, kita cakap di UKM. Di UKM kita lihat 91% pelajar setuju untuk membuka cawangan tersebut. Tapi kita kena lihat juga sama ada pihak pengurusan sokong ataupun tidak. Okay, next. Okay, ini macam tadi, macam mana flow kita nak buat. Flow yang kita buat adalah kita kumpulkan data di state FPT dulu. Kita tak boleh kerja pengurusan. Kita kena kumpulkan data FPT, baru kita boleh bentang pada pihak pengurusan. Yang bahawasanya student amat memerlukan tempat sebegini. Jadi ambil masa sebulan untuk kita settlekan untuk pembukaan universiti tersebut. Alright. Okey, ini pelaburan. Okey, jadi dekat saya percaya bahawa dewan ini ada yang nak berlabur dengan kami. Okey, kami perlukan 20k untuk berlabur dengan pihak kami untuk dapatkan pulangan ROI selama 3 tahun, dan kami bagi 50% dalam tempoh masa 3 tahun untuk buat win-to-win situation. Contoh, kita punya pendapatan profit di Uniza boleh dapat 25k keuntungan bersih. Jadi kita anggarkan setahun boleh dapat 30k, dan kalau 3 tahun 90k, kita bagi ROI 50% boleh dapat 45,000 dengan double balik yang pelabur bagi 20k. Untung tak untung? Untung kan? Jadi siapa yang nak pelabur boleh roja je kami. Boleh? Tak boleh tak apa? Okey, next. Okey, ini adalah ahli kumpulan kami, dan kami merupakan 3 orang daripada pelajar keusahawanan dan inovasi di UKM. Jadi saya Aulia selaku CEO.
Saya Hasif Faizi selaku CFO dan yang di bawah tu Aki Yakin selaku CEO. Alright. Okey, itu saja daripada kami. Dan kepada yang ada dalam dewan ni, yang ada rumah kempen, kita ada buat kempen crowdfunding, kita nak minta RM1 je. Kalau dalam dewan ni ada 5,000 orang, sikit-sikit kami boleh dapat RM5,000 untuk kami capai crowdfunding kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey dah, hadirin sekalian, dengan ini maka sempurnalah sudah program National Micro Enterprise Pitching Competition 2022 anjuran Kementerian Pendidikan Tinggi pada kali ini. Sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua pemenang, syabas juga kepada semua pasukan yang telah berjaya sehingga ke peringkat akhir, dan harapkan usaha anda semua tidak terhenti setakat ini. Teruskan usaha dan perkemaskan lagi idea perniagaan anda, dan semoga kita bertemu lagi di lain masa, insya-Allah. Dan saya minta kepada semua pelajar untuk berada di booth masing-masing kerana kita akan ada sesi pameran selepas ini. Bunga dedap di atas para anak disusun pasang pelita. Kalau tersilap tutup bicara, jemari disusun maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Hadirin sekalian, maka dengan ini berakhirlah sudah program National Micro Enterprise Pitching Competition 2022. Bagi pihak penganjur, kami merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang menjayakan majlis pada hari ini. Dengan ini dijemput yang berusaha Puan Fazidah serta tetamu kehormat untuk melawat tapak pameran yang telah disediakan. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Saya Amirul Dan saya Kamilah binti Jaafar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.